Yang berhormat Senator Dato' Arman Azhar Abu Hanifah untuk membuat pembahasan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang untuk saya membahas usul menjunjung kasih perbahasan titah diraja. Pertama, saya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Razali yang menggesakan tentang rang undang-undang lompat parti. Kepada Senator Razali, saya bersama anda, saya setuju rang undang-undang ini dilaksanakan serta-merta. Dan juga kepada YB Senator Razali, PRU insya-Allah PM berdiri teguh dan akan membincang tentang pelaksanaan ini demi kepentingan rakyat sejahtera. Alhamdulillah, negara kita kini perlahan-lahan menuju ke arah pemulihan ekonomi selepas COVID-19. COVID-19 melanda dunia telah memberikan kesan buruk kepada negara kita, terutama dalam aspek ekonomi. Keluaran dalam negara kasar, pelaburan asing, kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar pertumbuhan ekonomi dan semua petunjuk makroekonomi kini merundum ke tahap paling teruk dalam sejarah negara kita. Namun begitu, pada hari ini kita lihat semakin pulih daripada segi ekonomi. Kadar pengangguran misalnya menurun pada kadar terendah sejak April 2020 dengan merekodkan 4.3% pada Oktober 2021. Pada Disember 2021 terus meningkatkan kadar pengangguran yang jauh lebih rendah, iaitu pada kadar 4.2%. Selain itu, prestasi perdagangan Malaysia 2021 mencatatkan pencapaian tertinggi dalam sejarah perdagangan ekspor, import dan lebihan dagang dalam satu rekod terbaru. Perdagangan mencatatkan melebihi 2 trilion buat kali pertama dan merupakan pertumbuhan terpantas sejak 1994. Ekspor berjumlah 1.2 trilion dan telah mencapai 99 daripada sasaran rancangan Malaysia yang ke-12. Manakala KDNK negara juga telah mencatatkan peningkatan pada suku terakhir 2021 sebanyak 3.6% berbanding 4.5% pada suku ketiga 2021. Saya berharap negara kita boleh mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih memberangsangkan di bawah kerajaan keluarga Malaysia, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, kadar peningkatan ini jauh masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Kalau kita tidak menunjukkan kesepakatan kita mungkin akan terus ketinggalan. Baru-baru ini, Perdana Menteri telah mengumumkan pelaksanaan kadar baru gaji minimum 1,500 yang akan dilaksanakan pada 1 hari bulan Mei 2022. Untuk rekod, kali terakhir gaji minimum dinaikkan pada 1 Februari 2020 dengan kenaikan RM100 daripada RM1,100 kepada RM1,200 ketika pembentangan bajet 2020. Berdasar Perintah Gaji Minimum 2020, Seksyen 23 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 21 menyatakan kadar gaji minimum perlu dibayar kepada pekerja dalam mana-mana kawasan majlis bandaraya atau majlis pemandaran. Dalam hal ini, saya merasakan perlu ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum pelaksanaan. Kadar gaji minimum sememangnya wajar dilaksanakan, memandangkan gaji minimum di Malaysia ini jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Namun begitu, kita perlu memahami kebanyakan syarikat, terutama syarikat perusahaan kecil atau PKS, dalam ketika ini sedang mengalami fasa pembangunan semula selepas bertarung dengan COVID-19 lebih 2 tahun. Dalam hal ini juga terdapat beberapa pilihan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan berhubungan pelaksanaan gaji minimum. Antaranya, gaji minimum diberi secara berbeza mengikut negeri. Hal ini kerana kos sara hidup yang berbeza. Kos sara hidup di Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang jauh lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain. Jadi negeri-negeri yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi seperti Kuala Lumpur khususnya perlu mempunyai kadar gaji yang lebih tinggi. Selain itu, gaji minimum juga boleh diberi mengikut sektor yang berbeza. Sektor seperti perladangan, pertanian yang mempunyai hasil yang jauh lebih rendah dan tidak menentu berbanding sektor pembinaan minyak dan gas. Selain itu, sektor-sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19 seperti sektor perhotelan, sektor pelancongan, sektor industri kreatif dan lain-lain perlu diberikan pertimbangan.
Saya amat menyokong pelaksanaan gaji minimum sebanyak 1,500. Perkara ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, seterusnya meningkatkan kuasa membeli dan sejurus membantu merancangkan ekonomi domestik dalam negara kita. Namun seperti saya katakan, kita juga perlu adil kepada majikan-majikan terutama PKS. Akibat COVID-19 ini, banyak syarikat yang memerlukan subsidi, inisiatif untuk terus bernafas dan beroperasi. Saya khawatir dengan kewajipan pelaksanaan gaji minimum, mereka akan gulung tikar kerana ketika ini syarikat-syarikat PKS baru bangkit bernafas kembali selepas berperang dengan COVID-19. Justru itu, kerajaan perlu memikirkan kaedah, mekanisme terbaik dalam situasi menang-menang antara majikan dan pekerja. Saya ingin bertanya pada kerajaan, adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk memberikan inisiatif cukai kepada PKS yang mematuhi arahan pemberian gaji minimum memandangkan pendapatan mereka tidak kukuh seperti syarikat besar? Perumahan golongan muda. Seperti ucapan saya pada sesi yang lalu, antara punca utama lambakan rumah yang tidak terjual adalah kesukaran golongan muda untuk membeli rumah kerana sukar mendapatkan pinjaman bank. Dalam pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, golongan muda makin bergelut untuk mendapatkan rumah pertama. Semakin ramai di antara mereka yang hilang pekerjaan. Jika tak hilang pekerjaan, gaji pula telah dipotong. Begitu juga golongan muda yang bekerja sendiri. Mereka tiada slip gaji, tiada pendapat tetap, tetapi golongan-golongan ini sukar untuk meyakinkan bank-bank bagi mendapatkan pinjaman perubahan. Kini atas keprihatinan Kerajaan Keluarga Malaysia, saya dimaklumkan kerajaan telah mengumumkan skim jaminan kredit perumahan. Di bawah skim ini, golongan muda yang tiada berpendapatan, tiada slip gaji, yang bekerja sebagai petani, pekerja gig, food panda, Grab dan sebagainya boleh mendapat pembiayaan membeli rumah pertama sama dalam fasa pembinaan siap sepenuhnya lelong maupun rumah yang terjual. Saya amat memuji pelaksanaan skim ini. Memandangkan isu utama dihadapi oleh golongan muda untuk memiliki rumah pertama adalah kesukaran untuk mendapatkan pinjaman itu. Selain itu, kerajaan Malaysia juga telah melaksanakan beberapa pakej rumah mampu milik yang benar-benar mampu milik, bukan hanya sekadar rumah mampu lihat. Buktinya, sejumlah 50% daripada 17,000 pembeli rumah melalui projek perumahan Satu Malaysia atau Prima di seluruh negara merupakan golongan muda yang berusia di antara 25 tahun sehingga 35 tahun berdasarkan rekod setakat Disember tahun lalu. Selain itu, bagi membantu golongan muda memiliki rumah, kerajaan juga telah menyediakan rumah transit belia di beberapa lokasi di Lembah Kelang di mana harga dan kadar sewa yang tinggi di kawasan yang terbabit. Cumanya saya berharap pihak swasta, pihak berkaitan kerajaan JLC dapat membantu kerajaan bagi memastikan lebih ramai rakyat Malaysia mampu memiliki rumah pertama. Apakah usaha kerajaan untuk melibatkan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau JLC dan juga pihak swasta bagi menghasilkan lebih banyak rumah mampu milik untuk rakyat Malaysia? Apakah cadangan kerajaan untuk menunjukkan prestasi utama ataupun KPI kepada syarikat-syarikat JLC supaya syarikat ini lebih berdaya maju dalam menyediakan rumah mampu milik? Memperkasakan bahasa Melayu. Pagi tadi kita dengar bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menceritakan bagaimana pentingnya untuk kita memperkasakan bahasa Melayu. Dalam masa kita sibuk memperkasakan ekonomi, jangan lupa ada satu perkara yang perlu kita perkasakan, iaitu bahasa kita, bahasa Melayu. Saya ingin menyaut saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mahukan bahasa Melayu digunakan dalam setiap urusan rasmi, termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa bagi usaha memertabatkan bahasa kebangsaan. Di mana kita maklum, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi seperti termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Negara kita. Namun, bahasa Melayu hari ini menghadapi cabaran hebat dalam negara kita sendiri. Bahasa Melayu dicabar oleh pemiliknya, pentuturnya, apabila rakyat Malaysia lebih cenderung untuk menggunakan dan mengangkat bahasa asing. Selain itu, kemajuan dalam bidang sains dan teknologi juga dapat dilihat sebagai cabaran yang besar bagi penggunaan bahasa Melayu dalam negara itu. Justru itu, saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus kita sambut baik dan sama-sama perlu kita laksanakan. Tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan bahasa Melayu
ketika mesyuarat dua hala sidang media, ketika melakukan lawatan rasmi ke Brunei, Kemboja dan Thailand baru-baru ini merupakan contoh terbaik sebagai pemimpin utama dalam negara kita. Saya juga ingin memuji Tan Sri yang di-Pertua Dewan Negara selama ini sentiasa berusaha untuk mengangkat dan memertabatkan bahasa Melayu. Selain itu, semasa ucapan pengulungan naik Presiden UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan jangan kita merasa janggal dan malu untuk berbahasa Melayu walaupun di pentas antarabangsa. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa melambangkan bangsa kita. Daripada bahasa yang dituturkan akan melahirkan identiti sebuah bangsa. Hal ini turut diperakui oleh negara-negara maju seperti Jepun, Korea, Perancis, Jerman yang dilihat memertabatkan bahasa mereka sendiri. Di kesempatan ini saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita sama-sama memperkasakan bahasa Melayu. Gunakanlah bahasa Melayu dengan rasa bangga. Jika bukan kita mempunyai bahasa Melayu, siapa lagi yang perlu kita harapkan? Saya juga merasakan hasrat kerajaan untuk meminda Akta Dewan Bahasa Pustaka 1959 bagi membolehkan Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil tindakan terhadap mana-mana pelanggaran bahasa Melayu di peringkat daerah merupakan satu langkah yang proaktif oleh kerajaan. Dengan adanya pindahan ini, diharap memberi kuasa kepada Dewan Bahasa dan Pustaka serta agensi-agensi kerajaan menjalankan penguatkuasaan ke atas kesalahan penggunaan bahasa seperti kesalahan pada papan-papan tanda jalan. Kebajikan guru dan tadbika kemas. Pendidikan amat dekat kepada saya dan saya merasakan kita perlu meletakkan keutamaan terutama daripada segi kebajikan warga pendidik. Pada ketika ini terdapat seramai 11,000 orang guru-guru kemas. Mereka ini sebenarnya merupakan frontliner. Guru-guru tadbika kemas ini juga merupakan guru kedua kepada anak-anak selepas ibu bapa. Mereka menghadapi pelbagai cabaran, menghadapi menguruskan ragam anak-anak yang pertama kali ke sekolah dan juga perlu menghadapi cabaran atau kerenah ibu bapa yang mempunyai pelbagai ragam. Jadi sudah sampainya masa bagi saya, segala kebajikan mereka perlu dikaji semula, seperti gaji dan alonan bulanan juga pencen kepada warga kemas. Saya menyambut baik Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang mengatakan mengukuhkan cadangan kepada kerajaan untuk menaik taraf kelayakan pendidikan guru tadbika kemas ke peringkat ijazah. Hal ini amat penting bagi meningkatkan kredibiliti dan nilai guru tadbika kemas. Saya berharap cadangan daripada KPLB ini diangkat dan dipermudahkan oleh kerajaan. Mereka diberikan pelbagai kemudahan khususnya untuk sambung belajar, kemudahan bercuti, kemudahan allowance tambahan untuk lain-lain kemudahan. Adakah kerajaan akan bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi swasta bagi memudahkan para guru kemas ini melanjutkan pendidikan mereka? Selain itu, saya ingin nyatakan pembantu tadika kemas ketika ini hanya menerima allowance kurang daripada RM1,500. Dahulu mereka merupakan golongan sukarelawan yang masuk ke tadika kemas pada waktu tengah hari. Walau bagaimanapun, kini pembantu kemas datang daripada pagi sehingga ke lewat petang. Pembantu tadika kemas juga perlu dipertimbangkan oleh kerajaan supaya allowance mereka dinaikkan ke paras gaji minimum bersesuaian dengan pengorbanan mereka. Wilayah persekutuan, ibu negara kita. Saya ingin menyentuh sedikit mengenai Kementerian Wilayah. Pertama, saya nak ucap tahniah kepada Menteri Wilayah yang setakat ini beliau timbalan dan seluruh warga kerja kementerian serta agensi-agensi boleh dikatakan cemerlang menjaga wilayah. Cuma saya nak bertanya kepada Menteri Wilayah, apakah perancangan kementerian bagi mengatasi kesesakan dan lambakan kenderaan di ibu kota? Adakah kementerian berhasrat untuk memperkenalkan cas kesesakan atau cas jalan kepada kenderaan yang masuk bandaraya ini pada waktu puncak seperti mana dilaksanakan oleh Singapura dan negara-negara maju? Dalam masa yang sama, adakah kerajaan berhasrat memberi diskaun tol kepada kenderaan yang masuk bandaraya pada waktu yang bukan puncak? Hal ini mampu dilihat mengurangkan kesesakan di bandaraya, malah mungkin dapat menambah kualiti baik udara di bandaraya-bandaraya. Kedua, saya lihat Datuk Bandar memainkan peranan yang cukup besar bagi menjadikan ibu negara sebagai bandaraya selamat dan sejahtera.
Bagi saya, untuk meringankan beban beliau, saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Wilayah ataupun kepada Menteri Wilayah, wujudkan jawatan timbalan Datuk Bandar bagi kawasan-kawasan yang penting seperti di Putrajaya, di Labuan dan juga di ibu kota kita untuk meringankan bebanan Datuk Bandar kita. Oleh kerana itu, ibu kota kita dihuni oleh lapisan masyarakat gender dan kaum, termasuklah OKU. Pelbagai kemudahan berkaitan OKU perlu diberikan perhatian, penambahbaikan demi menjaga kebajikan OKU. Kerana OKU juga warga kota yang perlu kita jaga. Saya harap kita perlu bersama-sama bagi memperkasakan peranan Yang Berhormat Menteri dan Datuk Bandar dalam menjadikan bandaraya terutama ibu negara kita sebagai bandar selamat dan sejahtera untuk semua kaum. Akhir sekali, dalam usaha membantu rakyat Malaysia, terutama golongan muda, golongan B40 untuk memiliki rumah, kerajaan di bawah Kementerian Wilayah perlu melaksanakan skim rumah mampu milik dipanggil Rumah Wilayah Persekutuan ataupun Rumah WIP. Skim ini diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu dan diteruskan oleh Menteri Wilayah sehingga hari ini dikenali sebagai Residensi Wilayah Keluarga Malaysia. Bagi saya, ia harus diperkasakan demi untuk kalangan warga kota. Sukar untuk kita mendapatkan rumah dilengkapi dengan kemudahan asas termasuk di lokasi-lokasi strategik di bandar-bandar utama dengan harga bermula daripada RM198,000. Tetapi itu harga rumah WIP ataupun residensi wilayah keluarga Malaysia. Tahniah saya ucap kepada kementerian ini dan juga kerajaan keluarga Malaysia di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan YB Menteri Wilayah. Saya mohon projek ini perlu ditambahkan demi kesejahteraan warga kota dalam bandaraya dan wilayah persekutuan. Sekian saja daripada saya. Saya memohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dato' Arman Azhar Abu Hanifah di atas perbahasannya tadi. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Afkaf Abdillah Sufian. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir